respon daripada player okey saja, dia orang tak ada isu apa-apa, tak ada down sangat apa semua. Kita tahu kena hentam teruk tu standard kan. Biasa fan biasa sukan apa-apa pun kita standard. Khabar follower page Harimau Malaya. Kita jumpa lagi untuk isu-isu terkini sukan di Malaysia, dan kali ini kita nak berbincang tentang futsal yang bakal memulakan aksi untuk AFF tak lama lagi. So bersama saya hari ini seorang wartawan sukan yang memang saya hormati, saudara Mio Abdullah Syamin. Sihat Mio? Okey, alhamdulillah. Ya, sihat. Dekat mana? Ipoh kat Ipoh. Weh, jauh. Sebab tu kita buat online kan. Tu pasal. Kat Ipoh lah. Alright. Mio, macam saya cakap tadi, kita nak cerita sikit lah tentang futsal. Sebelum kita pergi kepada skuad kebangsaan, boleh tak secara ringkas Mio rangkumkan aksi Liga dan Piala Futsal Malaysia untuk tahun ni pada pemerhatian Mio? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, memang kita tengok futsal memang this year memang kita nampak lebih hype lah. Kita tengok macam mana dengan kehadiran dua pemain import, mostly 5 atau 6 tim ambil player import pun memang kita boleh katakan memang world class import lah. Kita tengok tim-tim yang ambil kan, kita tengok Pahang, Johor sendiri, Selangor, semua memang import dia memang orang kata memang baik. So secara tak langsung benda tu dia improvekan lagi lah Liga ni. So kita dapat tengok macam mana hari tu Piala Malaysia Cup dimainkan dekat Axiata. So memang macam kalau kita tengok pun kita wow, memang benda ni memang pada saya great improvement lah untuk kita punya scene ni lah futsal. Dan kita boleh cakap sebenarnya inilah yang mereka memang deserve, betul tak? Tahap macam ni, betul? Betul. Sepatutnya memang sport ni memang dah kena di tahap itu dah. Alright, itu dia. So kita nak pergi ke skuad nasional sikit. Dari segi senarai pemain yang dipanggil, mungkin Mio boleh ulas sikit? Apa yang boleh saya katakan, list tim yang kita ada ni sebenarnya ini antara yang the best yang kita pernah ada lah. Kita tengok sebab apa kita ada. Kalau ikutkan list yang ada sebelum diorang dah macam saya dengar dah drop dalam 3-4 orang lah. Tapi daripada list 20 yang saya tengok hari tu, 4 daripadanya memang player yang di atas umur 30. Kita dapat tengok Ayun lah paling hotai lah. Ayun umur 37. Dan ada Abu Firdaus Ambiah dan juga Iwan Bakri. So 4 tu saya rasa dia akan jadi core kepada pemain-pemain yang di bawah umur 3 ni lah. Macam contoh Awaluddin, Saad, lepas tu ada Syed Aizat. Semua tu sebenarnya player yang sebenarnya dah lama dah dekat dalam tim. So kita nak tengok macam mana tactical kita punya coach ni, yang kita panggil Coach Mi ni kan. Kita nak tengok macam mana Coach Mi ni dapat membuat ataupun untuk tengoklah apa yang tim dia boleh buat. Sebab kalau ikutkan kepada list yang ada, pada saya the best dengan kita ada dan kita ada pemain yang paling muda, Syahir 19. So kita tahu dia memang orang cakap wonder kid lah. So pada saya dengan adanya list player yang dah dibawa ni, saya rasa mereka sebenarnya tak ada alasan lain lah. Memang pada saya dengan apa yang dia nak tampilkan dalam MPFL, saya harapkan dapat apa orang kata improve lagi dan baik di kejohanan AFF nanti. Dan mungkin kalau pada pandangan Mio lah, Coach Mi ni macam mana so far? Apa yang dia dah buat untuk pasukan kebangsaan? Dia sebelum ni pernah dah bawa 2-3 kali punya sesi, dan kali ni pula dekat ni apa yang dia nampak approach yang dia bawa? Okay, daripada apa yang saya pernah lah jumpa dengan Coach Mi ni, memang dia cakap apa yang dia nak adalah dia nak menerapkan lebih winning mentality dalam tim ni. Sebab dia cakap tim kita ni player dah, dia kata dah good dah, baik dah player-player ni. Cumanya apa yang dia nak adalah winning mentality, fighting spirit, benda-benda tu. Memang pada saya agak setuju lah. Sebab yalah, saya pun dah saya tengok kita punya tim ni almost daripada tahun 2012 macam tu. So saya tengok
fighting spirit itu yang kita perlu lagi improve. Sebab apa, kualiti dah kita tahu apa yang ada pada Awaludin, apa yang ada kepada Ayun, Abu, itu memang dia orang memang player yang sangat baik. Cumanya sekarang ni kita tengok macam mana dia nak fighting lagi untuk mendapatkan result yang sangat baik lah untuk tim kita. Okay. Tapi mungkin permulaan yang tak seperti yang diharapkan apabila perlawanan ujian pertama itu kita bermain di Indonesia, keputusannya mungkin tak memihak kepada kita dan mengundang banyak kecaman juga. Untuk Mio secara peribadi melihat perlawanan tu macam mana? Sebenarnya kita perlu akui sebab Indonesia memang sebenarnya sekarang ni diorang boleh katakan bukan kita nak menidakkan kita punya player kita, tapi sebenarnya diorang ada dah one step di atas kita sebenarnya. Kita boleh tengok game tu macam mana diorang terlalu laju dan diorang agak tough kan, player-player dia tengok macam yang skor apa nama tu, Ivan kita tengok macam mana badan dia kan. So benda tu memang dan kalau kita nak lihat daripada segi energi lah, sebab dia orang dah habis liga, kita baru je habis liga, and then half daripada tim tu adalah pemain-pemain yang bermain di game akhir masa di Aziata. So mungkin pada pendapat saya disebabkan kepenatan tu lah kot yang buatkan player-player kita ni tak boleh nak cope dengan apa yang kita. Lepas tu kita tengok macam mana fan dia orang kan, penuh hampir 9k fan, gila-gila kan. Memang kalau bukan semua player boleh buat lah. Tapi kalau kita tengok dekat game tu, kita ada juga create chance. Cuma yalah, kita mungkin masa tu yalah first half je dah kena 4, mesti down punya kan. So mungkin saya rasa, tapi pada saya tak fair untuk kita untuk judge lah. Maknanya kita dah kena 6 tu, maknanya dekat AFF nanti kita tak boleh buat dengan kata orang lebih baik kan. Pada saya itu tak fair lah. So saya masih lagi rasa yang player kita yang ada ni mampu sebenarnya, mampu. Mio, saya ada baca banyak-banyak komen lah orang bila keputusan tu keluar. Saya macam tertarik satu komen, dia kata rasanya futsal dekat Indo ni dah boleh faham dah gaya permainan Coach Mi sebab dah lama kat sana. Logik ke benda tu? Ada asas? Mungkin juga, tapi saya cakap terus terang, saya ni tak terlalu saya punya otak ni tak terlalu sangat sembang pasal taktikal dan ni kan sebagainya. Tapi pada saya kualiti player kita tu kita tengok macam mana kalau kita letak the world class coach pun, kalau player kita tak boleh buat apa yang coach nak, pada saya takkan inilah mana change apa-apa pun. Cumanya saya tengok mungkin pada game itu dia melihatkan yang player kita ni kepenatan. Pada itulah tu pada saya lebih lihat kepada benda-benda tu. Macam yalah, baru lepas habis game, lepas tu kita tengok macam mana game akhir tu pun intense juga kan. So mungkin player-player agak penat dekat situ. Dan ya, kita tahu macam saya cakap, Indonesia dia ada masa lama dan dia orang pun memang satu tim yang baik juga kan. So pada saya untuk, sebab Coach Hami dah lama dekat Indonesia, pada saya tak setuju lah. Saya tak setuju. Okay Mio, mungkinlah dari pemerhatian kita dalam masa beberapa hari, ada masa singkat ni, mungkin apa faktor yang kalau Mio rasa boleh cadangkan kepada Coach Mi yang perlu dititik beratkan, ataupun mungkin fokus pada recovery player juga? Dan sebab game akan start, Malaysia akan main 3 hari bulan. So diorang akan gerak sekarang. Saya rasa diorang dah gerak ke Bangkok untuk, diorang ada 2 game lagi. Akan lawan dengan Myanmar dan juga dengan Australia. So saya rasa tak ada apalah yang kita nak, yang pada saya sendiri nak harapkan apa yang coach buat kan. Tapi ada dua game tu, saya harapkan supaya player kita ni dapat memperbaikilah, contohnya mistake ketika bertahan. Contoh kita tengoklah game hari tu, kita banyak sangat dekat tempat kita sendiri, kita banyak hold sangat bola kan. Kita tak kita tak marking player dia yang dengan lebih kuat lagi. So saya rasa benda-benda macam tu je lah kot mungkin yang akan Coach Mi akan improvekan kepada anak-anak buah dia nanti.
Kalau kita kata kekuatan tim kita tu, pada pandangan Mio dekat mana sebenarnya kekuatan yang kita perlu gunakan sehabisnya? Apa yang saya nampak kekuatan kita, satunya kita ada player-player yang berpengalaman. Kita ada, macam saya ni lah cakap, macam saya tengok daripada list 20 tu 8 orang umur dia 24 hingga 26, 8 orang. So lepas tu kita ada 27 hingga 29, umur 27 hingga 29 ada 5 orang, dan atas 30 ada 4 orang. So pada saya pengalaman tu tak ada isu dah. Cuma je sekarang ni macam mana dia orang nak, dia orang macam mana saya macam mana dia orang nak membentuk persefahaman yang baik antara satu tim. Sebab contoh kita cakap lah tadi, Ayun, Abu, Firdaus, Iwan Bakri, Awaludin, Said Aizat, itu semua player yang sebenarnya kalau saya coach, you dah tahu apa yang perlu you buat kan. So macam mana dia orang tu sendiri untuk create persefahaman yang lebih kuat lagi. Sebab pada saya, kalau kita nak cerita pasal kualiti, sebenarnya kita dah ada lah, macam saya cakap tadi daripada awal, benda tu memang dah ada. Sebab macam siapa yang layan scene ni daripada maybe 2013, 2014, you dah tahu Abu tu macam mana ketenangan dia, memang orang lain tak boleh beat dia lah. Macam mana dia punya, bila dia ambil second spot, tenang, benda-benda macam tu. Lepas tu kita ambil contoh sekarang ni, kita punya our first goalkeeper Syawal tak ada hal punya, dia tahan juga bola, hadap saja. So benda tu lah saya nampak kualiti kemampuan dah ada, tapi macam mana bonding antara tim tu untuk dia orang ada, macam saya cakap tadi, coach nak winning mentality tu. Benda tu je sebenarnya, sebab quality no problem lah. Itu yang saya ni lah nampak. Macam contoh, macam si Syahir, kita tahu hari tu lawan Uzbek, hat-trick, balik sini MPFS skor 14 gol, skor macam-macam gol je lah, padahal umur baru 19 tahun. So tengok macam mana dia nak cope dengan keadaan itu untuk dia bekerjasama dengan dia punya abang-abang dia lah. So benda-benda tu kita nak tengok. Sebab kalau kita nak cerita pasal kemampuan, pada saya fan dah tahu dah apa standard yang ada pada tim kita ni. Saya memang ada personal connection dengan player-player ni kan. Ada tak sempat communicate dengan diorang macam mana dia punya motivation? Ada sebab macam saya memang ada hampir separuh lah saya baiklah juga dengan player ni kan. So sekarang dia orang memang dalam mood yang baik je sebenarnya. Dia orang okey je. Dia orang tak ada efek sangat pun dengan kena 6 tu yang dekat Jogja tu sebenarnya. Sebab dia orang ambil benda tu sebagai okey, tak apa, kita banyak buat ni mistake, so kita kena improve balik ni, tak boleh buat dah nanti, ni tak boleh buat. So pada saya dia orang sendiri lihat benda tu sebenarnya satu learning lah untuk dia orang. Okay, kita tengok apa yang kena ubah benda tu. Sebab pada saya benda ni bukannya first time. Kita pun sebelum kita join AFF, kita ada main, kita kena juga. So macam mana dia orang bounce back balik, itu je. So far respon daripada player okey saja, dia orang tak ada isu apa-apa, tak ada down sangat apa semua. Kita tahu kena hentam teruk tu standard kan. Biasa fan biasa, sukan apa-apa pun kita standard, kena hentam teruk tu normal. Tapi player tu sendiri kena strong lah, kena kuat lah. Kalau kita boleh Mio nak share dengan kita mungkin analisis ataupun jangkaan, expectation Mio tentang peluang kita di AFF macam ni. Sekejap lagi ni Mio. Okay, kalau kita tahu Malaysia duduk dalam grup A, memang gila-gila lah kata orang. Thailand ada dekat situ, Vietnam dekat situ, dan lagi 2 Timor Leste dan juga Brunei kan. So memang kalau di atas kertas memang kita nampak Thailand, Vietnam lah. Memang itu orang akan cakap memang Thailand dengan Vietnam tu antara pasukan pilihan lah, betul. Tapi macam yang saya pun sendiri semalam, saya baru lepas buat satu artikel yang Thailand dia menghantar squad B dia. Thailand hantar squad B dia, hanya 2 saja pemain yang bermain di World Cup dikekalkan dalam tim tu. Yang lain semua dia ambil player-player, macam kata yang ada 7 orang adalah yang first time, belum pernah join lagi national team dan sebagainya. So walaupun kita tahu Thailand ni sebuah tim yang kuat dan hantar tim yang kedua, tapi kita tahu tim yang kedua dia, tim B dia pun masih kuat, betul kan?
Tapi pada saya optimis yang walaupun mereka masih sebuah tim yang kuat, kita mampu juga. Sebab apa? Mungkin dia orang tim yang kuat, tapi mungkin dia orang kurang experience untuk lawan dengan tim-tim luar. Pada saya punya opinion lah. Sebab apa? Saya nampak di kejohanan AFF Club, bila mana Hong Yen ada tim dia orang champion nama dia Hong Yen, 2 kali mereka tewas di final berlawan dengan pasukan Indonesia. So saya mungkin saya ambil benda tu mungkin bila player yang walaupun squad B dia ni bila lawan dengan national team kita, mungkin dia akan agak mungkin berhempas pulas juga aku nak lawan kita boleh fight dengan dia, draw at least kan. Saya harapkan benda-benda tu. Bukanlah kita kata tim kedua dia tak kuat, tapi pada saya mungkin benda-benda tu akan buat dia orang ni kurang experience. Mungkin dia orang memang best dekat tim dia orang punya apa kata liga, tapi bila lawan kat luar mungkin dia macam rasa macam agak dia tak boleh buat apa yang dia buat dekat dia punya kelab. So itu yang saya harapkanlah kan, tim kita dapat bagi kiranya full strength untuk kita ambil chance ni. Sebab memang dia rehatkan semua, Supawood, Krik Sada, Api Wat, Osman Musa, semua rehat. Keeper dia pun dua-dua keeper rehat. So dia orang menurunkan average 25 tahun. Tim dia. So kita kena ambil kita kena ambil chance tu. Benda tu bukan kita nak kata tim Siam tak kuat dan sebagainya, tapi kita kena ambil chance. And then yang kedua, Vietnam. Kalau nak dikatakan memang betul, Vietnam ni memang dalam edisi 2-3 World Cup yang lepas diorang memang nampak form betul. Tapi sebenarnya kalau ikutkan stats kita lawan dengan Vietnam, tak adalah teruk sebenarnya. Macam lawan dengan Thailand, kita tak pernah beat dia orang. Thailand macam mana pun paling hebat pun lawan dengan Thailand, kita masa final 2017 kita hampir-hampir, tapi kita kalah di extra time. Kita kalah 4-3 masa tu di Vietnam. Saya ada rasanya dekat sana. Tapi Vietnam ni kita 2015 kita beat dia, 17 kita beat dia, 2018 kita beat dia. 3 tahun tu kita dapat beat. Cumanya bila Malaysia kononnya di zaman tengah nak ni drop, contohnya 2019 22, maknanya kata orang lepas COVID lah. Lepas tu kita drop bila lawan dengan Vietnam. Sebab apa? Kita kalah 2019 dekat Ho Chi Minh juga 2-4, and then kita kalah di Sukan Si Hanoi 2022 7-1. Tapi last kita pergi untuk 2 game lawan Vietnam, kita kalah 0-3 dan next game kita menang 3-1. So pada saya open chance sebenarnya. Kita nak katakan yang Vietnam ni terlalu kuat pun tak ada juga. Dia pun sama juga. Dia sebenarnya situation di Vietnam ni sama macam kita. Kita masih lagi mereka masih lagi bergantung harap kepada player-player Otai. Mereka ada almost 8 orang yang main masa di World Cup 2016 dulu. Hampir. So pada saya daripada segi pengalaman dia orang tak ada masalah dah. Cuma tengok macam mana. Lagi satu kita tahu coach dia orang adalah coach yang membawa Argentina champion 2016 dulu di Colombia saya, kalau tak silap saya. So mungkin kepakaran coach tu mungkinlah akan efek sikit kepada player. Tapi macam saya cakap, diorang juga masih lagi boleh kita katakan ketadusan jugalah player-player yang semakin meningkat. Saya kalau tak silap saya, yang betul-betul menyina pun player diorang hanya ada dua orang saja yang umur dalam 20, 22 macam tu. Yang lain memang 27, 33 macam tu. Tapi kita kena ingat mereka ada player umur 33 tahun yang berpengalaman bermain di Liga Spanyol. So tapi yalah, ini kita main sebagai satu tim kan. So hanya dia saja pun tak ada juga, tak mungkin tak boleh nak ubah juga kan. Cuma saya harapkan Vietnam ni pun kita, pada saya masih lagi boleh, walaupun
dianggap kumpulan maut lah, tapi saya rasa lawan Vietnam masih lagi kita boleh, dan lawan Thailand tu kita kena ambil can ni sebab senang. Thailand dah bagi can dah ni. Okey, dia cakap aku dah bagi tim B dah ni. Apa lagi kau nak? Contoh kan. Betul. Macam tu lah. Wah, seronok lah yang sembang dengan Mio. Dia punya pengetahuan tu tinggi. Alhamdulillah. Thank you Mio kerana sudi berkongsi dengan kami bagi pandangan. Tapi yang terakhir boleh tak macam Mio kongsi dengan kami harapan lah untuk scene futsal. Mungkin nak tengok juga fanatik macam fan-fan Indonesia. Mungkin lepas ni penganjuran tu pun lebih bertaraf yang lebih baik. Apa harapan Mio? Okey, biasalah macam untuk sama juga dengan lain-lain fan juga walaupun saya ni ni kan, tapi saya juga sebagai seorang fan. So, sudah pasti saya nak something good lah untuk scene ini, maknanya persaingan liga yang lebih hype, yang lebih maknanya fan boleh datang, tapi kita nak dapatkan fan macam tu pada saya lambat lagi untuk macam dapat di scene di Jogja tu kan. So pada saya lambat, tapi sebenarnya ada juga kita tengok kalau kita pergi game di Pahang Rangers, dua punya fan pun boleh tahan juga di Johor juga kan, Atlas dia. So memang sebenarnya scene tu dah semakin wujud, cuma nak ke arah itu maybe take time. Dan untuk saingan liga sendiri memang pihak yang sepatutnya lah dapatkan sponsor lagi untuk naikkan lagi nilai-nilai tu. Lepas tu kata orang mungkin boleh buat liga di Division 2 yang lebih apa kata orang yang dapat menarik lebih banyak tim. Lepas tu daripada segi penganjuran di peringkat-peringkat bawah lagi, umur bawah 18, umur bawah 16, dan mungkin di peringkat MSSM juga. Sebab sekarang ni kita tengok futsal belum lagi ada di peringkat MSSM. Saya tak tahu apa masalah dia, sebab lain-lain sukan semua mostly sukan ada dalam MSSM ni. Tapi futsal ni saya tak tahu kenapa masih belum lagi dibawa. Sebab kalau kita tengok Thailand, Indonesia, kalau tak silap saya juga dah mula di sekolah-sekolah juga. Kalau Thailand liga sekolah-sekolah pun ada live. So apa kita nak expect kan. Memang Thailand, Indonesia pun sekarang ni sudah makin nampak macam mana futsal tu berkembang. Memang gila-gila lah. Sebab kalau kita ambil contoh macam di Indonesia, sebelum dia masuk ke Liga Pro, mereka perlu main di Liga Division 2 yang dipanggil Liga Nusantara. Liga Nusantara tu ada 800 tim yang join. So 800 tim dan hanya 2 tim saja akan naik ke Liga Pro. So kita boleh tengok. Ya, betul. So benda tu yang kita nak sebenarnya dekat sini. Kita nakkan apa kata orang persaingan tu jadi sampai tahap macam tu kan. Kita bukannya nak benda yang tak baik, kita nak benda yang baik juga kan. Sebab apa, bila kita ada banyak tim, kita ada lebih banyak pool pemain-pemain yang coach boleh buat. Ini sekarang ni coach dah boleh tengok dekat MPFL je. Itu saja. Katalah MPFL satu hari ada 4 game, 6 game. Itu saja coach ada option. Kalau di Indonesia 800 tim ada, macam mana tu? So benda-benda tu lah, benda tu memang betul kita tak boleh nak expect benda ni akan zap terus siap kan. Tak apa, tapi pihak yang sepatutnya lah, kita just boleh bercakap kan, kita boleh bagi idea bla 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 itu ini kan, tapi sebenarnya pihak yang sepatutnya lah cari sponsor. Jangan gunakan alasan kita tak dapat nak menarik sponsor. Mana boleh macam tu, kau dah diberikan amanah dah, so kau buatlah macam mana pun kan. So benda-benda macam tu lah yang kena sepatutnya. So harapan saya tak adalah ini sangat, tapi kita nak tengok sukan futsal ni kalau boleh akan sama dengan sukan-sukan top lain. Bola sepak ke contoh. Kalau bola kita dah tahu kan, ada je banyak orang nak pump duit kan. Tapi di futsal ni susah sikit. Mungkin lah sebab kita tengok pun MPFL kalau menang pun dapat 100,000 je. So mungkin the next nanti akan ada orang banyak duit yang nak bagi duit kan. Itu sajalah. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mio kerana sudi berkongsi idea, pandangan terhadap sukan futsal. Saya rasa saya memang tak salah orang lah panggil Mio. Pandai sejarahnya, ceritanya. Terima kasih Mio. Okay.
Okay, kita jumpa lagi insyaAllah dalam konten-konten seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye.